Assalamualaikum, saya Halimatus Sa'diah binti Ismail, nombor matrik A18A0166. Saya akan mulakan pada bahagian pendahuluan. Pertanian ialah pengeluaran hasil makanan melalui peladangan, penternakan dan perhutanan. Sektor pertanian merupakan sektor yang terpenting bagi negara-negara membangun seperti Malaysia. Teknologi moden perlu diaplikasikan dalam memastikan sektor pertanian negara terus maju dan mampu bersaing dengan negara lain. Hal ini kerana mampu meningkatkan hasil tanaman negara. Seterusnya, penggunaan teknologi juga dapat mengurangkan tenaga pekerja asing di negara kita. Oleh itu, Malaysia dapat mengurangkan kadar pengangguran di negara kita. Selain itu, penggunaan teknologi dalam sektor pertanian mempunyai banyak faedah. Sebagai contoh, pihak Felcra telah bekerjasama dengan Mata Aerotage bagi menggunakan teknologi drone bagi membentuk model pertanian pintar. Penggunaan drone ini adalah untuk semburan racun dan baja yang lebih tersasar. Seterusnya, penggunaan teknologi dapat meningkatkan kuantiti hasil tanaman di negara kita dan dapat meningkatkan kualiti hasil tanaman. Akhir sekali, peranan teknologi dalam sektor pertanian banyak membantu negara dalam memajukan ekonomi negara dan menjamin sumber makanan yang lebih banyak dan berkualiti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Munirah binti Yaakob, nombor matrik E18E0676. Okey, part saya ialah isu atau permasalahan dalam bidang pertanian. Permasalahan yang dihadapi oleh para petani ialah yang pertama ialah saiz ladang yang berskala kecil dan tidak ekonomi, iaitu petani mempunyai tanah yang kecil untuk mengusahakan pertaniannya. Selain itu, saiz tanah yang tidak ekonomi juga boleh menyebabkan para petani mengalami kerugian kerana terpaksa menanggung kos pengeluaran yang tinggi. So, mereka perlulah mendapatkan tanah yang subur dan mempunyai ladang yang bersaiz besar. Hal ini kerana mereka akan memperolehi keuntungan yang berlipat kali ganda dan memperoleh hasil yang menguntungkan. Permasalahan yang kedua ialah kekurangan tenaga kerja mahir dan separa mahir, iaitu ramai golongan muda tidak mahu mencuburi dalam bidang pertanian ini kerana menganggap pekerjaan ini sangatlah rumit. Selain itu, mereka juga ingin melakukan kerja yang tempatnya lebih selesa dan mereka tidak mahu turun ke bendang yang tengah panas teriknya. Permasalahan yang ketiga ialah kekurangan maklumat pasaran. Petani akan ketinggalan dalam mengetahui maklumat terkini kerana kurangnya kemahiran dalam mengendalikan teknologi. Seterusnya, ramai petani juga hanya tahu turun ke bendang dan apabila dapat menuai hasil, maka mereka menjualnya. Selepas itu, hanya menunggu wang dari orang tengah tanpa mengetahui info terkini berkaitan harga. So, celik IT ni sangatlah penting dalam kalangan pengusaha pertanian kerana mereka perlu mengetahui info-info terkini dari semasa ke semasa. Isu atau permasalahan yang keempat iaitu terakhir dalam presentation saya ialah kekurangan kemahiran dalam pengurusan kewangan. Pengurusan kewangan sangatlah penting dalam sesebuah organisasi dan perlu dipegang oleh seseorang yang bertanggungjawab dan semestinya tidak pecah amanah. Seterusnya, kemahiran yang tinggi dan cekap juga sangatlah penting dalam pengurusan kewangan ini dan haruslah dititik beratkan. Sekian saja perbentangan saya dalam part isu atau permasalahan.
Assalamualaikum, nama saya Aimin Najwa binti Azmi, nombor kad matrik A18A0032. Bagi perbincangan tajuk teknologi memainkan peranan penting dalam sektor pertanian, bahagian sambungan pertanian dan perladangan yang boleh dikembangkan di negara kita. Sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan suatu industri yang paling awal dipraktikkan serta melibatkan sistem kerja yang unik, serta sektor ini melibatkan teknik secara tradisional hingga kepada penggunaan teknologi yang kompleks. Pertanian kebun kecil merupakan sistem pertanian bukan biji ring. Ianya bersifat separuh komersial dan campuran antara tanaman jualan dengan tanaman untuk kegunaan keluarga. Luasannya kurang daripada 40 hektar tanah dan tanaman utama yang terkenal di Malaysia ialah getah, kelapa sawit dan buah-buahan. Seterusnya, sektor perladangan. Perladangan adalah ladang berskala besar yang dimaksudkan untuk pertanian yang mengkhususkan dalam tanaman konten. Ditanam secara berskala besar dan mempunyai kos yang tinggi bagi melaksanakannya. Penggunaan sistem serta berorientasi pasaran untuk mendapatkan keuntungan dan mempunyai keluasan tanah melebihi 40 hektar. Tanaman yang ditanam termasuklah kapas kopi, teh, koko, tebu, biji minyak, pokok kelapa sawit, pokok getah dan buah-buahan. Sektor pertanian boleh diubah menjadi sektor perladangan dengan menyatukan tanah-tanah pertanian. Saiz tanah pertanian dapat diluaskan untuk membolehkan aktiviti pertanian dapat diurus dengan sistematik. Penggunaan teknologi moden seperti jentera dan kaedah terbaru membantu mempercepatkan proses pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syafina binti Muhammad Syuib, nombor matrik A18A0750, ingin membentangkan tajuk sambungan pertanian dan peladangan yang boleh dikembangkan di negara kita. Pertama, saiz tanah yang besar memainkan peranan yang penting dalam membentuk sesuatu pertanian maupun peladangan. Saiz tanah yang besar dapat menjalankan aktiviti pertanian dengan baik dan sistematik. Seterusnya, penggunaan bioteknologi yang semakin berkembang dengan pesat dalam aktiviti ini dapat menghasilkan produk yang berkualiti tinggi serta dapat meningkatkan kuantiti produk tersebut. Di samping itu, sektor pertanian dan peladangan juga banyak memberi peluang pekerjaan kepada penduduk setempat. Keadaan ini akan menyebabkan pertumbuhan penduduk menjadi ramai. Akhir sekali, memberi ganjaran yang setimpal dalam aktiviti ini juga menyebabkan ramai masyarakat mengambil peluang untuk melakukan aktiviti ini supaya mereka dapat menjalankan kehidupan harian dengan sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah Syairah binti Muhammad Zain dengan nombor matrik A18A0433. Saya akan membentangkan pembincangan bagi kerja khusus berkumpulan bagi subjek pertanian, agrobusiness. Mula-mula kami akan memberikan pengertian pertanian. Pertanian ialah pengeluaran hasil makanan melalui peladangan, peternakan dan perhutanan. Pada pendapat kami, teknologi amat penting dalam sektor pertanian dalam negara kita. Hal ini kerana teknologi memudahkan, mempercepatkan serta lebih menguntungkan. Pelbagai jenis pertanian yang diusahakan, maka pelbagai teknologi yang digunakan. Sebagai contoh, di Runggu Sabah, masyarakat di sana menggunakan teknologi moden iaitu ligamen dalam proses menuai padi. Sebagaimana yang kita tahu, kita akan menggunakan jentera dalam proses menuai padi. Sebaliknya, masyarakat di sana menggunakan teknologi lebih moden. Selain itu, di Malaysia, bagi memastikan pekebun mendapat manfaat daripada ledakan teknologi pertanian, maka beberapa teknik telah diperkenalkan, antaranya teknik Sure Sawit Shell, iaitu kaedah untuk mengesan menggunakan genetik untuk mengawal jenis bakar sawit. Contohnya, jenis Dura, jenis Piscifera ataupun Tenera dengan lebih awal iaitu di peringkat Nusairi.
Selain itu, kami juga membicarakan contoh pertanian dan peladangan yang boleh dikembangkan di Malaysia, iaitu ladang kelapa sawit dan sarang buruh walik. Hal ini kerana industri sarang buruh walik boleh memberi pulangan lumayan manakala kelapa sawit masih berada dalam tahap rendah. Oleh itu, tanaman kelapa sawit boleh dikembangkan supaya masyarakat sedar akan kepentingannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nur Azri Natasha binti Rosdan, A1800554. Saya akan membentangkan tentang cadangan penggunaan teknologi di dalam bidang pertanian maupun peladangan yang memberi manfaat kepada para petani di Malaysia. Cadangan pertama ialah tentang kesedaran keutamaan penggunaan teknologi ini yang memberi kemudahan serta keuntungan yang lumayan kepada para petani. Usaha ke arah penggunaan teknologi di dalam pertanian maupun peladangan ini perlu digembleng oleh semua pihak, sama ada pihak kerajaan maupun swasta. Antara peranan yang boleh dilakukan adalah dengan menyampaikan ilmu teknikal berkaitan penggunaan teknologi di dalam pertanian dan peladangan, selain dari memberi input amalan pertanian baik. Cadangan kedua adalah penggunaan teknologi, iaitu menggunakan peta rawatan penaburan benih yang dihasilkan digunakan oleh penabur kadar boleh ubah. Kelebihan pakej teknologi ini membolehkan perataan tanah yang cekap dan penaburan benih menggunakan mesin secara kadar boleh ubah, menghasilkan tanaman yang lebih baik dan lebih seragam. Cadangan ketiga ialah penggunaan teknologi secara fizikal tanpa menggunakan racun kimia. Penggunaan teknologi secara fizikal iaitu menggunakan perangkap serangga yang terdapat di kebun seperti perangkap lampu. Perangkap ini akan menyebabkan serangga yang tertarik dengan bau feromon, cahaya terang atau faktor lain masuk dalam perangkap ini dan kemudiannya akan mati dan dimusnahkan. Keberkesanan kaedah ini mampu memberikan hasil tanaman yang berkualiti tanpa menggunakan racun kimia terhadap tanaman yang memberi kesan sampingan. Secara tidak langsung, ia mampu memberikan perkhidmatan kos yang lebih efisien. Cadangan keempat ialah penggunaan bioteknologi konvensional yang menggunakan organisma atau mikro untuk menghasilkan satu benda produk dengan kaedah mikro. Bioteknologi konvensional ini digunakan di dalam tanaman seperti tomato. Antara sifat yang telah diubah suai adalah proses pelembutan tomato diperlahankan sehingga tomato boleh disimpan lebih lama dan tidak cepat busuk. Pengubahsuaian tersebut dilakukan dengan menggunakan gen khusus yang disebut antisenescence dan dipindahkan ke dalam buah tomato untuk menghalau enzim polygalacturonase, iaitu enzim yang mempercepatkan kerosakan dinding sel tomato. Secara tidak langsung, proses pengeluaran bagi tanaman tomato dapat mengurangi kos kerosakan. Kesimpulan daripada cadangan ini adalah, tanpa sains dan teknologi, mungkin cara bertani sektor pertanian masih di tahap yang lama dan tidak dapat dimajukan. Tanpa sains dan teknologi juga, mereka akan mengakibatkan negara tidak boleh berkurangan bahan makanan. Melalui pertanian memandangkan rakyat Malaysia semakin meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Seterusnya, bahagian kesimpulan. Penggunaan teknologi perlu diterapkan di negara ini supaya negara kita dapat berdaya saing seperti di negara-negara lain. Dengan penggunaan teknologi ini, negara kita dapat mengurangkan pencemaran terhadap bumi kita. Seterusnya, sektor pertanian juga penyumbang kepada kemajuan ekonomi negara kita. Kesimpulannya, penggunaan teknologi yang serba moden dan terancang mampu meningkatkan hasil tanaman yang diusahakan oleh sesebuah negara ke taraf yang lebih tinggi. Sekian, terima kasih.